medan pertempuran Perang Dunia Pertama. Jadi siapa yang mulakannya? Dia bermula, ini sebenarnya banyak kisah panjangnya ya, tapi cikgu mau ceritakan kisah yang pencetus segera. Baiklah, ini adalah putra Archduke Ferdinand dan juga istrinya ya, yaitu Sofia. Jadi mereka ni pergi, ini Austria-Hungary, dan mereka ni pergi ke Serbia, tapi mereka telah dibunuh ya. Mereka telah dibunuh, dan apabila dia dibunuh, Jerman telah menuntut bela atas kematian mereka kawan kan. Tapi kelas masa ini Jerman ini bendera Jerman ya. Masa ini Adolf Hitler belum lagi sebagai pemimpin ya. Perang Dunia Kedua baru dia sebagai pemimpin. Lepas tu ini dua adalah Pakatan Tengah. Di tengah, nampak tu di tengah. Kemudian barulah disertai oleh Bulgaria dan juga Empire Utsmaniyah. Kemudian bila Jerman ikut serta, Rusia pula. Seterusnya peperangan dengan Rusia ya. Ini dia Rusia. Ini adalah gambar Joseph Stalin. Ini bendera Rusia, putih, biru, merah. Jadi inilah dia pencetus segera. Bila Rusia ikut serta, di sini Prancis dan juga Prancis, dan juga England ya, Britain telah ikut campur dan menyertai Pakatan Bertiga. Ini Pakatan Bertiga Britain, Prancis dan Rusia. Manakala Pakatan Tengah adalah Austria-Hungary dan Jerman. Ini adalah dikatakan pencetus segera. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Jerman ya. Kekalahan Jerman. Jadi yang menang ialah Pakatan Bertiga. 1, 2, 3. Jadi di sini Jerman di bawah ini benderanya. Masa ni tahun 1933 barulah Adolf Hitler memimpin ya. Jadi Perang Dunia Pertama 1914 1919 kan. Jadi masa ni belum lagi ada Hitler. Jadi di sini pemimpin di sini yang menang meminta Jerman membayar ganti rugi atas peperangan ini. Jadi banyaklah berbilion ya, berbilion ringgit, 125 bilion yang dikeluarkan oleh tentera bertiga, manakala 60 bilion oleh Jerman dan ini kuasa tengah. Jadi Jerman kena ganti rugi kepada pampasan kepada yang menang ni. Lepas tu dia diminta lagi mengecilkan tentera. Lagi satu ialah wilayah-wilayah Jerman yang besar ni telah menjadi kecil kerana diminta membebaskan diri, bebas daripada Jerman. Mereka merdeka lah, tidak sudah di bawah kuasa Jerman Austria-Hungary. Jadi itulah berakhirnya dan menyebabkan bila Hitler telah muncul pada Perang Dunia Kedua, dia tidak puas hati dengan perjanjian Versailles itu. Bila ini adalah pula medan Perang Dunia Kedua, iaitu medan di Eropah. Perang Dunia Kedua ada dua medan, satu di Eropah, satu di Asia Tenggara, di Asia. Jadi kalau kamu nampak Jerman dia bertambah kecil, begitu juga dengan Austria-Hungary. Banyak yang telah memerdekakan diri mereka ya. Lithuania, Latvia, Estonia. Di sini adalah antara wilayah-wilayah yang kehilangan bagi Jerman lah. Jadi di sini kalau kamu nampak ada dua warna, satu warna kuning, satu warna orange. Jadi Jerman macam tadi dia tidak puas hati dengan perjanjian Versailles kerana dia kehilangan dari sudut politik, dia kehilangan kawasan tanah jajahannya, disuruh mengecilkan tenteranya, jadi menimbulkan rasa tidak puas hati. Oleh itu akhirnya dia telah menyerang Poland ya. Di sinilah dia Hitler. Di sini Hitler di bawah pimpinan Hitler. Ini dia Hitler ya. Jadi Adolf Hitler, namanya ialah Adolf Hitler. Jadi dia telah menyerang Poland. Disebabkan ada arang batu di situ, mereka memerlukan bahan mentah ya. Dia pun mau jadi juga macam yang otai tu, Perancis, Britain, semua yang kaya-kaya kan. Kerana menjajah banyak bahan mentah. Jadi Poland ni adalah sebuah negara yang bebas. Jadi bila dia telah menyerang Poland, maka di sinilah bermula Perang Dunia Kedua dan Rusia telah mengisytiharkan perang lagi kepada
kepada Jerman, ya. Rusia mengisytiharkan perang, sini Rusia, ya. Rusia mengisytiharkan perang kepada Jerman. Okey, tapi kalau kamu nampak ni ya, anak panah tu menunjukkan Hitler telah juga menyerang di semua kawasan, ya, sehinggakan Perancis pun dia dapat takluki. Okey, jadi kemudian di sini kuasa paksi, ya, di sini dia berterusan, ya. Di Perancis tadi kalah, di sini Britain sama juga. Siapa dia gambar ni ialah Winston Churchill, ya. Mereka ni orang-orang kuat. Dan di sini ada kuasa baru lagi, ya, yang menyokong kepada menyokong kepada Jerman, iaitu Itali. Ini dia Itali di sini, ya. Ini Itali. Ini Benito Mussolini, itu bendera Itali. Okey. Jadi dia sekutu, ya, dengan Jerman, dia sekutu. Okey, yang ini oranye. Okey, dia sudah termasuk dalam jajahan Jerman, dia semakin kuat. Okey, dan ada lagi satu kuasa yang lebih besar, iaitu Amerika Syarikat, ya. Ini dia Amerika, bendera Amerika, dan ini ialah namanya, iaitu siapa ni? Franklin Roosevelt. Okey, jadi inilah dia Amerika. Jadi Amerika pun ikut serta. Amerika tiada di sini, ya, dia jauh. Tapi maksud peta ni tidaklah. Okey. Jadi dia pun ikut serta, dan di sini Amerika masa ini sudah menyertai Pakatan yang tadi ni, ya. Kalau sebelum ini Pakatan Bertiga. Jadi di sini mereka telah menyerang Jerman, Itali, nampak tu? Jerman, Itali, Austria-Hungary, itulah yang kuning tu, dan akhirnya Jerman kalah sekali lagi, ya. Jerman kalah sekali lagi, Adolf Hitler bunuh diri. Jadi itu dia. Masa ni sebenarnya Jerman dia ada satu operasi. Kalau kamu nampak luas juga kawasan Jerman ni, ya, dipanggil serangan kilat, ya. Macam mana dia punya operasi tu? Serangan kilat. Dia gunakan motosikal, dia gunakan kapal, ya, udara, sebagainya. Okey. Jadi itulah dia, tumbang sudah sendirinya, ya, Jerman itu. Okey, kekalahan kepada Jerman. Jadi macam mana berakhirnya? Itulah tadi Adolf Hitler bunuh diri, kan. Okey, sekarang kita pergi tengok lokasi yang seterusnya Perang Dunia Kedua, iaitu Jepun. Okey, sekarang kita tengok ini ialah lokasi di Asia, ya, Asia. Termasuklah Asia Tenggara lah ni, ya. Ini China, inilah dia Jepun, ya, Tokyo. Dekat ya. Okey, itulah dia Jepun. Okey, dia telah mengalahkan Manchuria, dia telah mengalahkan Korea, dia mengalahkan China, ya, di Peking dulu, ialah Peking, sekarang Beijing. Dia telah turun pergi Burma. Okey, dan di Thailand dia tidak menjajah sebab Thailand bagi laluan kepadanya untuk sampai ke Tanah Melayu. Okey, dan di Sumatera, Indonesia semua disapu bersihnya. Okey, sampai di Papua, termasuk juga di Australia, ya. Di Australia pun ada serangan. Okey. Cerita pasal Jepun. Jadi ada dua watak di situ utama, iaitu Maharaja Jepun di bendera Jepun. Yang atas tu ialah Maharaja Meiji. Ya, jadi Maharaja Meiji ni dialah yang menaikkan semangat orang-orang Jepun supaya bangun dengan dasar luarnya, iaitu dasar luar pembaharuan 100 hari. Ya, jadi dia bagi semangat. Kenapa orang Jepun ni sampai menyerang macam ini, ya? Ini berlaku kerana sekatan ekonomi dikenakan oleh kepada Jepun oleh Eropah, ya, Amerika, Britain, Perancis, semua aset-aset Jepun di luar negara telah dibekukan. Jadi diorang mengawal semua bahan mentah. Diorang nampak, jadi diorang menyekat. Jadi marahlah Jepun ni. Kebetulan pula Jepun ni ada seorang apa ni dipanggil, dia punya Perdana Menteri dipanggil General Tojo. Tu ya, botak ni si General Tojo ni. Jadi General Tojo ni dia adalah orang yang juga menaikkan semangat tentera, yang membesarkan tentera ni sehinggalah dia dapat menguasai kawasan Asia dan Asia Tenggara ni, ya. Okey, jadi antara yang dikatakannya ialah
ke slogan diorang Asia untuk Asia, kesemakmuran Asia kan. Jadi tujuannya ialah untuk ekonomi ya. Tujuan utama Jepun ni ialah maukan bahan mentah. Jadi tujuan dia pergi ke tanah Melayu pun kerana tanah Melayu kaya dengan biji timah dan itu diperlukan. Negara-negara industri barat pun perlu itu, ada di Indonesia sebagainya ni. Jadi inilah juga yang menjadi buruan negara Jepun ya. Okey, jadi bagaimana perang ini tamat? Perang ini tamat apabila digugurkan bom atom ya. Negara-negara Eropah dia takut Jepun ini akan marah lagi mengalahkan mereka. Jadi sebenarnya General Tojo dia ada prinsipnya, ada dia punya itu hendak menghapuskan kuasa barat ya, menghalau kuasa barat daripada Asia. Jadi dia kata Asia ini untuk Asia, kesemakmuran Asia. Jadi General Tojo prinsipnya adalah menghalau imperialis barat dari Asia. Okey, jadi Presiden Amerika Syarikat telah telah berunding apa semua dengan negara Eropah, tapi bukan yang Winston tadi itu, iaitu Harry Truman. Dia telah mengarahkan supaya digugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi tamatlah Perang Dunia Kedua di medan Asia. Ini sebenarnya ada dua kapal ni adalah kapal milik Britain ya, British, iaitu Raffles dan juga Prince of Wales ya, the Raffles and Prince of Wales. Mereka ni kononnya hendak menyekat kepunyaan British ya. Jadi dia hendak menyekat kedatangan Jepun, tetapi dua-dua kapal the Raffles and the Prince of Wales tu telah dibom oleh Jepun, ditenggelamkan ya. Dan sebenarnya pendaratan di tanah Melayu ni adalah sama tariknya dengan tarik mereka menyerang di Pearl Harbor. Pearl Harbor ni adalah pangkalan tentera Amerika ya, di kawasan Asia, jauh sebenarnya daripada Amerika, tanah Amerika. Tetapi pada masa ini dia serentak dan dua-dua mereka berjaya, dan di sini ditenggelamkan dua kapal dan akhirnya dapatlah menguasai dalam masa 2 bulan setengah sahaja, menguasai tanah Melayu dan seterusnya pergi ke Indonesia dan kawasan yang lain ya. Okey, jadi itu saja. Semoga kamu dapat memahami Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.